Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung latihan untuk bab 3, pengendalian data. Okey, untuk muka surat 78, buku teks matematik tingkatan 5. Yang ini buku teksnya. Okey, muka surat 78, pembinaan OGIF. Kita masuk untuk pembinaan OGIF. Jadi ini adalah latihan yang diberikan kepada pelajar untuk SKM Kimpalan dan Fashion. Okey, kita tengok dahulu apakah definisi kekerapan longgokan. Ini adalah salah satu istilah yang kamu kena faham apa maksud dan cara untuk mencari nilainya. Okey, kekerapan longgokan bagi suatu selang kelas ditentukan dengan menambah kekerapannya dan semua kekerapan dalam selang kelas sebelumnya. Kita menambah. Di sini nampak pun istilah longgokan. Jadi kita melonggoklah. Melonggok ataupun mengumpul. Mengumpul. Okey, melonggok ataupun mengumpul. Mengumpul siapa? Kekerapan. Okey, kita tengok latihan dulu supaya lebih faham. Latihan di sini, jadual di bawah menunjukkan markah ujian matematik. Dapatkan kekerapan longgokan. Beza ya antara kekerapan dan juga dengan kekerapan longgokan. Ini dia minta kekerapan longgokan. Okey, untuk soalan dia sudah beri markah dan juga kekerapan, dan dia suruh kita cari kekerapan longgokan. Kekerapan dengan kekerapan longgokan adalah berbeza, tidak sama. Okey. Jadi ini adalah markah pelajar. Cara bacanya, okey, 40 sehingga 49 markah ada 2 pelajar. Ada 2 murid lah. 50 sehingga 59 sebanyak 6 orang. 60 sehingga 69 markah sebanyak 10 orang, dan juga seterusnya sehinggalah 90 sehingga 99 markah sebanyak 2 orang pelajar. Okey, ini adalah kekerapan. Berapa jumlah, berapa bilangan pelajarnya. Okey, bilangan pelajarlah. Bilangan. Okey. Dan di sini adalah satu kolom tambahan untuk mencari kekerapan longgokan. Ini kamu kena buat sendiri, kekerapan longgokan ni. Tidak diberilah yang ini, cikgu sudah siapkan untuk kamu. Okey, jadi cara kiranya kita menambah. Apa yang ditambah? Sebagai contoh di sini 2. Maknanya kekerapan longgokannya kita mau tambah dengan siapa? Tidak ada sebelumnya kan? Tapi kita tahulah kalau di awal-awal sebelumnya ni sebenarnya ada, kita boleh tahu, kita boleh letak. Kalau dah di sini 40, 50, 60, 70, 80, kita tahu bahawa dia adalah meningkat sebanyak 10 lah. 10, 10, 10. Jadi kita tahu di sini 30. Kita boleh anggarkan sudah. Dan sehingga berapa? Kalau sini 49, 59, 69, 79, 89, 99. Jadi di sebelumnya ni kita boleh letak sebagai 39. Ini kita tahu bahawa selang kelas sebelumnya. Okey. Selang kelas sebelum. Kita boleh letak juga selang kelas sebelum. Mana tahu dalam exam dia tanya kan? Okey. Tapi dia punya kekerapan, berapa kekerapannya? Adalah kosong. Tidak ada nilai lah. Tidak adalah kosong. Okey. Jadi cara untuk kita buat ni, kekerapan longgokan, kita menambah dengan yang sebelumnya. Siapa-siapa saja sebelumnya. Yang ini 2 tambah kosong dapat jawapannya 2 lah. Jadi jawapannya adalah 2. Okey. Dan yang ini pula seterusnya 6, 2. Okey, di sini macam mana kita mau cari? Kita tambah kekerapan dengan kekerapan yang sebelumnya. Kita tambah semuanya ni untuk cari di sini. Jadi kita tambah
0 tambah 2 tambah 6, ataupun kamu boleh letak soalan 2 tambah 6. Sampai situ saja, selesai. Berhenti. Sebab apa berhenti? Sebab sampai sini saja, sampai 6. Okey, jadi kita 2 kita tambah dengan 6. Kalau kosong ni sama juga kan, tidak ada perubahan. Jadi 2 tambah 6 adalah sama dengan 8. Okey, jadi kita mau cari lagi yang di sini. Maknanya ini adalah dia punya barisnya. Jadi kita tahu bahawa kita akan menambah semua ni, kita jumlahkan. Kita melonggok semua ni untuk dapat jawapan di sini. Okay, cikgu ulang. Kita longgokkan semua ni untuk dapat jawapan di sini. Jadi kita tulislah 2 tambah 6 tambah 10 sama dengan 18. Begitu. Okey. Dan seterusnya lagi. Okey, untuk jawapan di sini, ini adalah barisnya, maknanya kita akan melonggok semua ni, kita akan jumlahkan untuk dapat jawapan di sini. Okey, kita longgokkan semua ni untuk dapat jawapan di sini. Kita jumlahkan. Jadi kita tulis 2 tambah 6 tambah 10 tambah 16 sama dengan 34. Okey. Yang seterusnya di sini. Kita mau cari, ini adalah dia punya baris. Maknanya kita ambil semua kekerapannya ni, kita jumlahkan. Maknanya kita melonggoklah. Okey, jadi 2 tambah 6 tambah 10 tambah 16 tambah 4. Dia berhenti di situ. Kenapa berhenti sampai 4? Sebab dia sampai sini saja. 2 ni tidak sampai lagi. 2 ni untuk di sini. Jadi dia berhenti sampai sini saja. Jadi kita tambah semua ni. Jadi di sini. Jadi jawapannya adalah 38. Okey. 38. Okey, tak nampak lah. 38. Okay, seterusnya kita mau cari jawapan di sini. Kekerapan longgokannya untuk di sini. Ini adalah dia punya baris. Jadi kita tambahkan semuanya untuk dapat jawapan di sini. Okey, kekerapan longgokannya. Kita tambahlah daripada atas ni, kita tambah sampai habis. Jadi kita tambah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 16 tambah 4 tambah 2 sama dengan 40. Jadi kekerapan longgokannya 40 dan dia sebenarnya adalah jumlah murid juga. Bilangan murid di mana? Tahu? Okey, tidak sebut. Tak apalah. Jadi ini kita tahu bahawa semua pelajar sebanyak 40 orang. Okey. Okey, seterusnya. Latihan 9. Ini pun lebih kurang juga. Latihan 9 menunjukkan bahawa jadual kekerapan bagi jisim bahan terbuang dalam kilogram yang dikutip oleh 40 orang murid. Maknanya di sini jumlahnya semua adalah 40 orang murid. Okey, dia minta apa? Ada banyak di sini arahannya. Ada A, B dan C. Okey, ada banyaklah arahannya. Dan ini adalah soalannya. Jisimnya adalah, cara bacanya 10 sehingga 19 kilogram sebanyak 4. 4 orang yang dapat. Satu orang pelajar dia mendapat bahan terbuang sebanyak 20 sehingga 29 kilogram. Okey. 5 orang pelajar mendapat bahan buangan sebanyak sebanyak 30 sehingga 39 kilogram. Dia punya julatlah di antara. Dia anggarkan dalam 5 orang ni. Di sini dia punya julat bahan jisim bahan terbuang dan juga seterusnya kita baca. Okey. Lepas tu arahannya, bina jadual kekerapan longgokan. Okey, kita ada jisim, kita ada kekerapan. Jadi kita hanya perlu tambah di situ kekerapan longgokan.
Okey. Lepas tu perasan kat di sini dia kata bina skala dan lukis satu, dan dia minta lukis satu ogif. Okey, untuk lukis ogif ni disarankan untuk kamu tambah lagi satu kolom. Okey, tambah lagi satu iaitu sempadan atas. Okey, tambah lagi. Jadi kamu kena tambah di sini ada 2 lah. Ada 1, ada 2 kotak. Yang ini diberi sudah. Jisim dan kekerapan sudah diberi. Okey. Kalau mau bina ogif, dia punya ni cikgu ajar. Kamu nampak di sini dia punya kelas. Okey. Kelas ini namakan selang kelasnya. Kamu jangan letak di sinilah yang pertama. Ini kan selang kelas. Kamu letak di nombor 2. Sebab apa? Kita mau letak yang awal ni, yang sebelumnya. Maknanya di sini sebelum ni ada lagi nombor sebenarnya. Kita kena cari sendiri. Kalau lah di sini kita isi dulu. 20 sehingga 29, 30 sehingga 39, 40 sehingga 49 dan seterusnya lah. Okey. Jadi di sini kita kena cari yang sebelumnya berapa. Kalau lah di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, kita tahu bahawa yang sebelumnya tu dia bermula dengan 0 sehingga 9. Yang ini kita letak sendiri, kita bina sendiri, kita anggarkan. Okey, ini memang diberi. Jadi kekerapannya kita isi dulu yang di bawah-bawah ni 4, 1, 5, 11, 10, 7, 2. Okey. Daripada mana dapat ni? Daripada graf ni. Ikut saja. Kalau 10 sehingga 19, 4. 20 sehingga 29, 1. Okey. Dan ini adakah 0 sehingga 9? Dia tidak ada kan di hadapan ni. Jadi dia punya kekerapan sebenarnya adalah 0. Kita letak saja sebab kita mau bina graf ogif. Okey. Jadi kita buat pula untuk kekerapan longgokan. Jadi kita menambah. Untuk yang awal-awal ni kita tahulah jawapannya adalah 0. Jadi yang seterusnya kita tambah kekerapan longgokannya dengan yang sebelum. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan 4. Jawapannya 4. Kenapa? Sebab ini kita tambah dengan yang sebelumnya. Kita buat sampai habis. Jadi kalaulah yang ini kita mau cari di sini, maknanya kita longgokkan semua ni. 0, 4 dan 1 kita tambahkan dan kita jumlahkan di sini. Jadi kita jumlahkanlah. 0 tambah 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan kita buat sampai habis. 0 tambah 4 tambah 1 tambah 5 sama dengan 10. 0 tambah 4 tambah 1 tambah 5 tambah dengan siapa? Okey, kalau di sini 11 kan? Dia mula daripada 11 sampai ni semua kita jumlahkan dan kita letak sini. Okey, jadi jawapannya di sini 11. Jawapannya adalah 21. Kita buat sampai habis. Tambah dengan 10. Okay. Kenapa tambah 10? Sebab dia sampai sini limitnya. Ini kita tambahkan semua, kita letak di sebelah sini. Jawapannya adalah 31. Dan tambah 7. Kenapa tambah 7? Sebab sampai sini. Tambah 7. Okey, kita jumlahkan semuanya. 38 lah.
Dan last kali kita ambil 10 tambah 7 tambah 2. Jawapannya 40. Ini guna kalkulator saja. Kalau yang terakhir ni maknanya kita tambah semua ni, kita tambah dan kita letak di dalam sini. Itu untuk kekerapan longgokan. Untuk sempadan atas pula. Macam mana cari sempadan atas? Sempadan atas ni. Di sini kita nampak. Kita nampak di sini adalah 9. Ini adalah sempadan bawah. Yang sebelum ini, yang pertama sekali adalah sempadan bawah. Manakala yang ini adalah atas. Jadi, sempadan atasnya kita tambahkan sahaja. Kita tambahkan yang ni dengan yang seterusnya. 9 dengan 10 lah untuk mencari di sini sempadan atas yang pertama. Maknanya 9 ni siapakah yang seterusnya, sempadan seterusnya dia kena tahu. Jadi kita tambahkan 9 tambah 10 bahagi dengan 2. Jadi kita letak situ. 9 tambah 10 bahagi 2. Jadi jawapannya adalah 9,5. Kita buat lagi. Yang seterusnya 19 dengan 20. 19 tambah 20. Kita jumlahkan. Jadi 19 tambah 20 bahagi 2. Kita tahu bahawa 19,5. Kita buat sampai habis. Tapi kalau kamu tahu sudah, kamu tahu dia punya rentak, mudah. Contohnya 29 tambah 30. 29 tambah 30. 29 tambah 30 bahagi 2. Kenapa mesti bahagi 2? Sebab apa? Kenapa bahagi 2? Sebab dia ada 2 benda ni. Di antara 2, kan? Jadi kita kena bahagi 2 lah. Jadi jawapan yang di situ adalah 29,5. Bila kamu sudah dapat begini, kamu akan nampak rentaknya 9,5, 19,5, 29,5. Jadi sebenarnya kamu sudah tahu yang nombor seterusnya adalah 39,5 dan yang seterusnya 49,5 sebab dia adalah berturutan ya. Jadi seterusnya 59,5, 69,5 dan 79,5. Kalau mau tahu kena cek balik. Kita cek balik. Di sini ada 9, jadi mesti ada nombor 9. Kalau ada 19, mesti ada nombor 19. Sampai lahir kalau 79, mesti ada nombor 79. Itu dia mesti berkaitan. Jadi sudah selesai, kita ada kekerapan longgokan, ada sempadan atas. Jadi soalan A sudah selesai. Sekarang ni soalan B pula. Soalan B kita cikgu akan buka di YouTube yang lain. Kita sambung.